Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat hidup dan bernafas pada hari ini, yang mana pada hari ini adalah hari yang kita nanti-nantikan, iaitu Ma'al Hijrah 1442 Hijrah. Maka pada tahun ini, orang kata pada tarikh ini, biasanya ramai yang berazam untuk berubah. Tahun lepas, semalam dia dah berazam, aku tahun depan nak berubah. Inilah masanya. Walau bagaimanapun, pada hari ini saya akan share sedikit tentang apa itu Ma'al Hijrah, dan tips-tips orang kata untuk berubah. Okey, baik. Ma'al Hijrah ni berlaku pada zaman Rasulullah, iaitu daripada perpindahan daripada kota Mekah ke kota Madinah. Okey, baik. Kenapa berubahnya di tempat tu? Sebab atas arahan Allah Ta'ala supaya berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk meluaskan lagi syiar Islam. Pada masa yang sama juga, di mana di kota Mekah berlakunya kata apa, penganiayaan sangat dahsyat di sana pada Rasulullah. Jadi Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah agar syiar Islam itu berkembang. Maka dari situlah berkembangnya Islam itu. Baik, itu kisah dia. Tapi apa kisah dia? Apa yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Muhammad SAW ini, itu hijrah ini? Kita boleh ambil daripada hijrah ini, kita cuba berubah menjadi lebih baik. Itu sebab kita sambut Ma'al Hijrah untuk mengingatkan kita bahawa peristiwa itu daripada yang teruk kepada yang lebih baik. Bukan kepada perangai itu, tetapi lebih kepada kondisi di kota Makkah itu kepada kota Madinah yang lebih baik. Itu maksudnya. Jadi untuk kita terapkan dalam diri kita pula, kita ubah dari diri kita ini yang buruk kepada yang baik, yang baik kepada lebih baik. Itu sebenarnya. So itulah tujuan kita hidup ini menjadi lebih baik. Sebab ingat, Allah Ta'ala tak akan mengubah satu kaum itu kecuali kaum itu sendiri. Dalam surah Ar-Ra'd itu sendiri, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah sesuatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Jadi untuk berubah menjadi lebih baik, kita kena ada azam. Kita kena ada semangat untuk berubah. Kalau bercakap dengan mulut ni saja belum tentu lagi berubah. Aku nak berubah, tidak. Dia kena ada perlakuan, dia kena ada tindakan. Sebab itu kalau nak berubah, dia ada cara dia. Bukan dia orang kata apa, main cakap dia. Tidak. Islam menggariskan beberapa prinsip yang mudah untuk kita menjadi lebih baik. Saya sekadar nak kongsi sekadar kongsi untuk macam mana nak berubah menjadi lebih baik. Yang pertama, mulakan dengan mengubah diri sendiri dahulu. Tu maksudnya kat sini ada azam, ada niat. Kita nak berubah. Itu yang pertama. So kalau kita dah berubah diri sendiri, dah ubah diri kita, dah ada azam untuk berubah, insya-Allah Allah akan bantu kita. Tapi kena ingat, orang beriman itu Allah Ta'ala akan uji. Allah Ta'ala akan uji sebanyak-banyaknya agar keimanan dalam jiwa kita itu semakin bertambah. Yang kedua, mulakan dia dengan perlahan-lahan. Yang ini jadi selalu masalah. Kebiasaannya orang akan mengubah diri dia dengan secara drastik. Contohlah, kalau seorang itu dia seorang yang suka berbuat maksiat, bila dia buat maksiat, dia kata aku nak berubah lah. Dia terus berubah. Mana orang kata hari ini dia kata nak berubah, besok dia terus berubah. Tapi kesan dia, sebab dia tidak melakukan dengan secara normal. Maksudnya kita buat perlahan-lahan. Dia drastik ni bahaya.
Bila dah drastik, kita akan rasa letihnya, penatnya lah. Dia akan ada satu pemikiran tu datang, susahnya. Bila datang susahnya apa bagai semua, yang itu yang jadi masalah. Tutup sebulan, dah kembali balik pada asal. Sebab itu perubahan untuk yang dilakukan untuk jadi lebih baik kena berlaku secara perlahan-lahan. Tidak boleh secara laju. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Asalkan kita tak terpesong daripada sepatutnya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, lakukan secara terus. Maksudnya kita niat, okey, katakanlah kita nak lakukan perubahan itu, katalah kita kata aku nak berubah lagi 3 bulan lagi lah. Tak boleh lah. Kalau nak berubah, kita dah kata okey aku nak berubah, besok kita dah kena mulakan. Tapi bukan secara drastik, secara perlahan-lahan, sedikit sedemi sedikit. Itu maksud dia kat situ. So apa yang saya kata, saya dah bagi tip tadi. Yang pertama, ada azam, ada iltizam untuk mengubah diri sendiri. Yang kedua, melakukannya, perubahan itu lakukan secara perlahan-lahan. Dan yang ketiga, teruskan, jangan tangguhkan niat. Sebab ada setengah, aku nak ubah lah, tapi nanti dululah, tunggu dapat orang kata apa, dapat ilham lah, dapat wahyu lah. Tak boleh lah macam tu. Sebab semua yang Allah Ta'ala sekarang, semua Allah Ta'ala dah bagi dah. Syariat tudung macam mana, syariat tentang pakaian macam mana, semua dah ada dah, guide-guide dia. Cuma kita kena berubah seterusnya, terus berubah. Cuma berlaku secara perlahan, tak boleh secara drastik. Yang itu yang bahaya. Bila drastik itu yang bahaya. Okey. Dan last sekali, berubahlah dan ikhlaslah buat semua itu kerana Allah Ta'ala. Yang ini penting. Sebab dalam hadis satu kisah, inna ma'alu biniat. Sesungguhnya sesungguhnya sesuatu itu bergantung kepada niat. Kalau dalam kisah, kalau kita baca hadis ini, dia ada sambungan dia. Mana kisah dia, ada seorang sahabat Nabi, dia berhijrah. Ini bukan kisah hijrah, berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah, tapi bukan atas sebab Islam, bukan atas sebab agama, tapi sebab seorang perempuan. Maka dia akan dapat perempuan lah. So apa yang disampaikan kat sini, bila nak berubah, kena niat yang Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu. Jangan risau. Tapi kalau niat kerana orang lain, dia bahaya. Bila orang tu dah tak ada, kepada makhluk tu tak ada, habislah. Jadi tak ada apa-apalah nanti. Dan sia-sialah benda itu berlaku. Sayanglah, kita pun penat usaha berubah, tapi nothing. Jadi buat apa kita nak buat macam tu kan? Okey, baik. So jadi perubahan ataupun hijrah ini, sebab mak hijrah ini biasa sambutan mak hijrah ni kita akan azam, benda yang azam kita akan nak berubah, benda yang sama, benda yang setiap tahun kita akan buat. Tapi tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tolong. Kalau katakanlah tahun lepas azam yang kita cadang ataupun kita fikirkan, kita rasa kita nak ubah, itu tak sampai lagi, tak ada masalah. Yang penting kita usaha, istiqamah untuk berubah. Jangan putus asa. Sebab pintu taubat Allah Ta'ala itu sentiasa terbuka untuk makhluk dia. Jangan risau. Allah itu maha pengampun, maha menerima taubat. Selagi mana Allah Ta'ala, selagi mana dunia ini masih lagi kekal macam ni, InsyaAllah Allah Ta'ala akan terima taubat. Jangan risau. Okay? Baik, ingat. Sebab Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah pun ada cerita, sesungguhnya Allah Ta'ala, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan merasai kelaparan dengan berlakunya kekurangan daripada harta benda, jiwa serta hasil tanaman. Semua yang dinyatakan itu adalah ujian untuk manusia, ujian untuk orang-orang yang beriman. Dan last sekali Allah Ta'ala kata, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nampak? Perkataan sabar itulah kata kunci dia bila kita nak berubah. Sebab tu saya kata perlahan demi perlahan. Perlahan-lahan itu bermaksud merujuk kepada sabar, kesabaran. So nak berubah kena ada rasa sabar. Kalau tak ada sabar, Allahu Akbar, itu jadi masalah tu macam-macam. Kalau lihat sekarang ni, mulalah nak bentak, nak pukul orang, semua bagai semua, itu sebab tak ada rasa sabar. Sabar itu yang susah kita nak lakukan. Ya, memang senang sebut sabarlah.
Tapi dalam kondisi, dalam keadaan kita tengah marah tu, kita nak sabar, Allahu Akbar, susah. Saya pun kadang-kadang terlepas juga kan. Tapi lah manusia. Kita manusia, bukannya Nabi kan. Kita manusia. Ada kala kita baik, ada kala kita ingat. Ada apa kata, manusia ini kadang-kadang boleh jadi lebih hebat, lebih baik daripada malaikat, kadang-kadang lebih teruk daripada binatang. So akhir kata saya, untuk berubah, silakan, dan buatlah secara sebaik-baiknya. Janganlah buat acuh tak acuh, kerana acuh tak acuh ni hasilnya nothing, tak ada apa. Tapi buat dengan iltizam yang tinggi dan kesabaran yang tinggi. InsyaAllah Allah akan bantu kita, jangan risau. Okey, itu saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.